Hai, Assalamualaikum everyone. Welcome back to part 2 adjustment. So, dalam video kali ini, kita akan belajar accrual and prepayment. Before I'll explain apa tu accrual and prepayment, El nak tunjukkan dekat sini, maklumat untuk accrual and prepayment adalah revenue and expenses yang ada dalam trial balance. Ada dua perkara yang perlu kita faham bila melibatkan accrual and prepayment. Pertama, profit and loss operation. Kedua, financial position. Apa bezanya? So, I'll akan explain one by one. First, kalau untuk profit and loss operation, dia melibatkan operasi tambah dan tolak. Maknanya, accrued tambah, prepaid tolak. Tak kisahlah revenue ke, expenses ke, bila ada perkataan accrued, kita kena tambah. Bila ada perkataan prepaid, kita kena tolak. So, macam mana kita nak kira? Okey, maklumat yang ada dalam trial balance, kita akan tambah ataupun tolak dengan maklumat yang ada dekat additional information. Alright. So next kita akan tengok financial position. So L nak korang pay attention untuk second thing ni sebab ramai sangat confused kenapa itu, kenapa ni, kenapa. Okay, so L akan cuba untuk leraikan persoalan kenapa dan kenapa. Alright. So korang tengok box tu betul-betul kan? L dah susun supaya korang faham ini untuk apa dan itu untuk apa. Kalau accrued revenue dan juga prepaid expenses, dia akan duduk dekat kategori current asset. Kalau accrued expenses dan juga prepaid revenue akan duduk dekat current liability. Ini bila kita nak buat statement financial position tau. Kan bila nak buat statement financial position kan, dia ada kategori asset, liability semua tu kan. So, bila korang tengok dekat sini, korang dah akan faham term asset tu kita punya, liability tu hutang yang kita ada. So, kenapa accrued revenue dan prepaid expenses ada dekat bawah current asset? Sebab, okay, kita tengok point pertama. Accrued revenue ni adalah hasil yang tertunggak. Hasil yang tertunggak maknanya kita tak terima lagi hasil yang sepatutnya kita terima sampai bulan ni. Okay, let's say sekarang bulan 11. Dan kita ada sewakan rumah ataupun tapak kepada customer. Tetapi customer tu tak bayar lagi duit sewa dekat kita dari bulan 9. Sekarang dah bulan 11. Maknanya duit sewa untuk bulan 9, 10 dan 11 adalah hasil yang tertunggak. Bila kita nak record, kita akan record hasil yang tertunggak tu under aset kita sebab sepatutnya kita terima duit tu. Okey, faham ya? Jelas ya? Okay, next, kalau untuk prepaid expenses, maknanya belanja yang advance. Katakanlah kita ni, bisnes kita ni macam kaya, murah sangat kan. Sampaikan kita bayar gaji pekerja kita ni sampai bulan 12. Sekarang kan baru bulan 11. So, kita dah bayar gaji pekerja untuk bulan depan iaitu bulan 12 sebanyak RM2,000. Let's say lah. So, bila kita nak buat orang kata bookkeeping, kita nak buat accounting kan, kita akan kira current month tau. Maksudnya kita tak akan ambil tahu benda yang akan datang. Kita akan kira yang sekarang dan juga yang lepas. So, duit yang kita keluarkan untuk bulan hadapan ataupun untuk yang akan datang, itu adalah aset kita. Okay? Tak kisahlah duit tu yang kita guna untuk belanja ke, untuk revenue ke. Tetapi kalau duit tu kita keluarkan untuk yang akan datang, sepatutnya itu adalah aset kita. Okay? Faham? Jelas? Saya harap korang faham kenapa accrued revenue dan juga prepaid expenses ada dalam kategori current asset. And now, kita nak tengok pula accrued expenses dan juga prepaid revenue. Kenapa dekat liability? Konsep ni dia terbalik saja. Okay, kalau korang tengok, accrued expenses maksudnya belanja yang tertunggak. Belanja yang tertunggak ni kita tahulah. Contoh sekarang bulan 11. Tapi kita ni tak bayar lagi gaji pekerja kita dari bulan 9. So, gaji pekerja yang sepatutnya kita bayar bulan 9, 10 dan 11 tu adalah hutang kita. Okay, that is why accrued expenses ada dalam kategori current liability. Okay, let's say lah kita ada duit dalam 100,000 ni, tapi gaji pekerja tu yang kita tak bayar bulan 9, 10, 11 tu akan jadi hutang lah. Sebab sepatutnya duit yang kita pegang tu kan duit kita pun, sepatutnya kita kena bayar. Okay, kita kena bayar expenses tu. So, sebab itulah accrued expenses tu ada dalam kategori current liability. Kalau untuk prepaid revenue pula, itu adalah
belanja, itu adalah hasil yang advance. Okay, maksudnya benda yang tak sepatutnya berlaku sekarang lah, advance kan. Okay, sekarang bulan 11. Okay, lepas tu kita punya apa nama dia ni, kita punya customer ni, ini back to yang tadi tau, maksudnya kita ada sewakan tapak kita ada sewakan tapak kepada customer. Sekarang ni baru bulan 11, tetapi kita punya customer ni dia advance sikit, dia bayar sewa tapak tu sampai hujung tahun, sampai bulan 12. So duit sewa tapak untuk bulan 12 tu bukan duit bisnes, bukan duit kita, itu adalah hutang kita. Sebab El nak tegaskan dekat sini, bila kita buat accounting, kita akan kira current dan juga past sahaja. Yang future kita tak nak ambil tahu. Okay, so bila melibatkan prepaid, okay, bila melibatkan prepaid revenue ke, prepaid expenses ke, bila advance ni kita tak nak ambil tahu. Okay, that is why dia ada dalam kategori current liability. So El harap korang faham dua benda yang sepatutnya kita semua kena faham. So amount apa kita kena ambil? Kalau untuk profit and loss operation, kita akan ambil total. Okay, kalau untuk financial position, kita akan ambil amount accrued ataupun prepaid itu sahaja. So El harap this can clarify apa itu accrual and prepayment. So, El akan tunjukkan cara-cara macam mana nak kira accrual and prepayment. This example is also from March 2013. Tetapi El tak ambil semua, El tunjuk satu je, okay? Macam mana nak kira, okay? So, macam biasalah, El pun dah extract daripada trial balance. So, maklumat ataupun kenyataan yang ada berkenaan accrual and prepayment dalam additional information, salah satunya adalah one of the employees was given an advance salary of 700 and no record had been made in the book record. That means, dia bagi tahu dekat sini, salah seorang pekerja dapat gaji advance. Okay, kategori ataupun items untuk salary adalah expenses, betul? Salary adalah items kepada kategori expenses. So dekat sini dia adalah advance expenses, iaitu prepaid expenses. Okay, kan El dah cakap tadi, bila melibatkan advance iaitu prepaid, kita kena buat apa? Kita kena tolak. So sekarang ni calculation dia adalah kita cari salary, maklumat salary dalam trial balance iaitu 25,000 dan kita akan tolak 700 iaitu advance punya salary. So sebenarnya salary yang exact adalah 24,300. Okey, faham tak dekat sini? Maknanya kat sini dia nak bagi tahu bila ada advance ataupun prepaid kita kena tolak, bila ada accrued kita kena tambah. So El harap korang faham dengan this example. Dia sama je kalau untuk accrued. That's all for accrual and prepayment. El harap korang sentiasa jelas dan faham dengan penerangan El, sebab this adjustment, especially accrual and prepayment, dia agak confusing sikit. Tetapi kalau korang biasa dengan soalan, biasa dengan latihan, korang dah terbiasa dah nanti. Okay, so El harap El did clarify benda ni supaya korang tahu apa itu accrual and prepayment. So thank you so much for watching. Kita akan jumpa untuk next video untuk part 3. So good luck everyone, bye.